Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan tentang laser engraving dan juga laser cutting machine. Company yang hantar laser ni adalah Algo Laser, dan sebelum saya bersetuju terbuka hati untuk terima nak review laser ni, saya ambil masa yang agak lama, lebih kurang 4-5 jam juga saya berfikir, saya buat kajian. Dan bukanlah kajian tentang kualiti ataupun performance laser ni. Tapi apa yang saya cuba cari, apa yang saya research, saya cari apakah faedah yang kita boleh dapat daripada alat-alat macam ni. Dari segi kualiti, teknologi memang kita tak payah pertikaikanlah, sebab Algo Laser ni memang company yang memang dah lama dalam peralatan laser. Tapi apa yang saya cuba nak cari, saya cuba cari apa sebenarnya faedah yang kita boleh dapat dengan alat-alat yang canggih macam ni. Sebab kadang-kadang walaupun alat tu canggih, tapi tak berfaedah kepada kita, membazir juga kalau kita beli. Mungkin tuan-tuan pun boleh bagi cadangan apa lagi benda yang kita boleh buat dengan menggunakan laser ni. Kalau setakat kita beli untuk DIY seronok-seronok, bagi saya tak berbaloi. Kecuali lah kalau kita boleh gunakan laser ni untuk menjana pendapatan. Sebagai contoh, mungkin kita boleh buat produk sendiri dengan menggunakan laser ni. Dan saya akan share juga dengan tuan-tuan cara yang paling mudah nak buat mini wallet daripada kulit dengan menggunakan laser ni. Semua peralatan yang kita perlukan untuk kita set up, kita pasang laser ni ada dalam kotak ni. Dia cuma satu kotak saja. Dan laser ni memang kita kena pasang sendirilah. Sebut pasal pasang ni adalah kali pertama saya nak pasang peralatan laser macam ni. Saya tak pernah gunakan 3D printer, CNC router, saya tak pernah guna. Ni kali pertama saya nak pasang laser. Dan kalau saya boleh pasang sendiri, saya rasa tuan-tuan pun tak ada masalah untuk buat benda yang sama. Meriah juga dia punya packaging, macam-macam ada. Bila ni kita ada consumable package. Mungkin okey, material untuk kita test nak potong nanti. Ni yang penting sekali, user manual. Jadi saya rasa tak ada masalah kot kita nak pasang, walaupun ni kali pertama nak pasang, sebab kita ada manual. Tak tepi dulu. Ni ada plywood untuk kita test potong nanti. Manual yang dia bagi ni memang agak lengkap, jadi mudahlah kita nak pasang. Kat sini pun ada safety guideline. Dan untuk cara nak pasang dia ada gambar rajah. Ni semua dia punya part list. Ini step by step untuk kita pasang. Ada gambar. Jadi mudahlah kita nak follow untuk kita pasang. Dan manual pun high quality. Dekat sebelah sini pun ada lagi aksesori. Yang ni dia punya air pump. Macam mana cara untuk gunakan air pump ni, kejap lagi kita akan tengok. Kalau tengok ni rupa dia sama macam pump oksigen untuk ikan. Bentuk dia sama. Packaging ni gunakan kotak double, ada 2 kotak. Dekat kotak ni tadi dia tulis Alpha 20 watt plus air pump, engraving and cutting solution for your business. Kita tengok apa lagi ada dalam ni. Wow, tengok dia punya packaging ni nampak macam meriah. Macam-macam ada. Ni hardware untuk pemasangan, termasuk dengan Allen key. Tool pun dah ada. Maksudnya nak pasang laser ni kita tak perlukan tool. Tool semua dia dah bagi sekali dah. Kat sini safety glass untuk laser. Sini bahagian depan ataupun front assembly. Kemudian dekat sini, oh, inilah dia punya laser module. Okey, ni laser module. Kita cuba keluarkan dulu bahagian atas ni. Laser module kena keluarkan dulu, tak kat bawah. Untuk pasang ni kita kena pasang dulu bahagian hadapan dan juga bahagian kiri yang kita keluarkan tadi. Jadi yang ni kita bawa turun dulu. Okey, kalau tengok dalam manual tu dia suruh pasang sebelah kiri dulu. Tapi saya tengok tadi dekat bahagian kiri tu dia sambung sekali dengan laser module apa semua. Jadi saya ingat saya nak pasang sebelah kanan dulu. Nampak macam lagi mudah. Setakat ni nampak macam mudah nak pasang. Tapi bahagian lain tak tahulah susah ke senang. Kita pasang dulu satu persatu. Okey, tak payah ketat sangat. Nanti last baru kita ketatkan. Dalam kotak ni komplit tuan-tuan, semua ada. Kita ada Allen key, ada spanner, ada skru, semua ada dalam ni. Untuk sebelah kiri ni tuan-tuan, dia dah pasangkan sekali semua, laser module dan lagi satu ni, supaya cepat kita nak pasang rupanya. Cuma masa nak angkat ni kena hati-hatilah, kena angkat semua sekali, jangan bagi jatuh.
Sebelah sini ada 3 skru, sini pun ada 3 skru. Saya rasa setiap penjuru ni ada 3 skru. Kita pasang pula bahagian belakang sebelah sana. Sebelah belakang ni simple je, tak ada apa-apa switch ataupun board. So kita pasang je kat sini. Mula-mula tadi nampak macam susah nak pasang, tapi bila dah pasang ni rasa macam mudah je. Setiap penjuru ada 3 skru dan lubang pun dah ada dah, cuma pasangkan skru saja. Cuma nak kena tengok betul-betul lah yang mana satu sebelah kiri, mana satu sebelah kanan. So saya rasa saya dah boleh ketatkan lah setiap penjuru ni. Semuanya skru dah masuk. Tapi jangan terlalu ketat lah. Sebab ni dibuat daripada aluminium. Kalau terlalu kuat kita ketatkan ni, terlalu ketat, nanti dia punya thread akan rosak. So jangan terlalu ketat sangat. Setakat ni kita dah pasang. Ni bahagian hadapan, yang ada button ni bahagian depan. Ni bahagian belakang. Ini kiri dan yang ni kanan. Lagi satu yang kita nak pasang X axis. Yang ni kita akan pasang dekat bracket ni. Dekat bahagian depan ni ada 2 konektor yang kita kena sambung. Satu warna kuning, satu konektor warna putih. Dan untuk sambungan ni jangan risau, kalau salah memang tak boleh masuk. Kalau kita pasang boleh masuk, maksudnya dah betul lah tu. Cuma ada 2 konektor saja, satu kuning, satu putih. Okey, dah siap buat sambungan. Yang kuning saya dah pasang, yang putih pun saya dah pasang. Simple saja. Dekat bahagian depan juga ada stepper motor, dan fungsi stepper motor ni untuk gerakkan kita punya laser ke depan dan juga ke belakang. Dan kita kena buat sambungan untuk stepper motor ni. Ini konektor ni berada dekat bahagian depan. Kita kena sambungkan dekat bawah kita punya stepper motor ni. So kita angkat sikit. Ni pun sama juga, kalau salah memang tak boleh masuk. Bahagian ni pun saya dah pasang. Ni dipanggil sebagai X axis. Untuk pasang ni skru yang sama. Sebelah sini ada 2 skru dan sebelah sini pun ada 2 skru. 4 skru untuk pegang ni dan lagi 1 skru untuk adjust ketegangan kita punya belting dekat bawah ni. Ni adalah bahagian hadapan, dan pada bahagian hadapan ni kita kena pasang lagi satu benda. Kita kena pasang motor extension shaft. Motor ada sebelah sini dan perlu sambung sebelah sini supaya semasa bergerak dia akan bergerak kiri dan kanan. Jadi kita kena pasangkan shaft ni, dan untuk pasangkan shaft ni kita gunakan coupling ni. Kita masuk dekat sini, dan kita akan pasangkan shaft ni. Okey, extension shaft ni kita dah siap pasang. Bila kita pusingkan shaft ni, dia akan bergerak depan dan belakang. Hardware semua kita dah pasang, skru kita dah pasang, konektor pun kita dah buat sambungan. Jadi sekarang ni untuk kita mountkan kita punya laser ni. Kita slot in dan kita tarik dia punya lever ni untuk lock. Okey, tu saja. Dari segi pemasangan setakat ni saya tengok memang agak mudah kita nak pasang walaupun tak ada pengalaman. Dan lagi satu yang ni untuk air pump. Air pump ni kita sambung je dekat sini, masuk je lubang ni. Dan pastikan laser module ni boleh bergerak dengan bebas daripada hujung sini sampai ke hujung sana. Dan sama juga hujung sini. Depan dan juga belakang. Sekarang ni saya nak cuba untuk hidupkan laser ni, nak tengok boleh on ataupun tak. Ni power supply yang dia bagi sekali. Kita cuba untuk hidupkan dulu laser ni. Cuba onkan. Kita reset dulu emergency switch ni. Dan untuk laser ni kita ada kunci untuk kita on dan off kan. Kalau kita nak on ni kena buka dulu kunci ni. Saya akan cuba onkan. Okey. Terkejut. Dia dah bergerak, dah hidup. Ni mungkin dia punya default position. Kita cuba matikan. Saya nak cuba gerakkan lagi sekali. Ni kita kata learning process lah. Okay, saya cuba onkan balik. Okey, bila kita on je dia akan duduk dekat sini. Okey tuan-tuan, selesai tentang cara untuk nak pasang laser ni, dan sekarang ni pula tentang macam mana cara kita nak gunakan laser ni dan apa benda yang kita boleh buat dengan menggunakan laser ni. Sebenarnya ni bukanlah hari yang sama saya shoot video masa kita pasang laser ni, tapi hari ni adalah hari ke-10 selepas laser ni dipasang. Laser ni saya pasang tu pada 7 hari bulan dan hari dah 17 hari bulan, bermaksud dah 10 hari laser ni terpasang.
Tapi saya tak sempat nak siapkan video ni sebab saya ada sikit masalah, terpaksa bawa anak untuk rawatan ke hospital. Dan ada hikmahnya juga bila saya dah masa yang panjang ni, banyak benda yang saya boleh belajar dan banyak benda yang saya boleh share dengan tuan-tuan tentang bagaimana cara sebenarnya nak gunakan laser ni. Tapi sebenarnya saya cuma perlukan masa lebih kurang 5 hari saja. Dan 5 hari itu sebenarnya pada waktu malam, siang saya ke hospital ada urusan lain, malam baru saya ada masa untuk gunakan laser ni. Dan daripada situ apa yang saya nampak, salah satu kelebihan kita gunakan laser ni tak ada masalah sebab bunyi dia tak bising sangat. Jadi walaupun kita duduk kawasan perumahan, pada waktu malam kita masih boleh gunakan laser ni. Jadi sesuai lah kalau tuan-tuan nak jadikan aktiviti menggunakan laser ni sebagai pendapatan sampingan. Pada waktu malam dah balik kerja, malam-malam pun tuan-tuan boleh gunakan laser ni sebab bunyi dia tak terlalu bising, bunyi dia memang tak kuat. Itu salah satu kelebihan yang saya nampak dengan penggunaan laser ni lah. Dan sepanjang tempoh 5 hari itu banyak benda baru yang saya belajar. Pada hari pertama langsung tak boleh potong, langsung tak boleh engrave sebab saya tak tahu apa software yang diperlukan untuk kita gunakan dengan laser ni. Masuk hari kedua dah jumpa software yang sesuai, dah tahu macam mana nak design, nak potong. Barulah saya start create produk. Tapi starting ada yang terbakar, ada yang berlubang. Dan sampailah saya berjaya buat. Yang pertama saya buat kotak ni, kotak kecil. Dan last kali semalam, saya try lagi sekali, saya buat kotak yang lebih besar dengan menggunakan plywood 12mm. Dan plywood saya gunakan ni bukanlah plywood pine tapi plywood tempatan kayu getah. Dan seperti mana yang kita tahu kalau kita bandingkan plywood kayu pine dengan plywood kayu getah ni, plywood kayu getah ni lebih keras berbanding dengan kayu pine. Walaupun pada ketebalan yang sama. Dan salah satu sebab kenapa saya pilih untuk gunakan kayu getah ni sebab kita dekat Malaysia ni memang susah kita nak dapat plywood pine. Jadi saya rasa kalau kita nak buat bisnes lebih elok kita cari sumber atau material yang mudah kita dapat dekat Malaysia. Kalau plywood ni tuan-tuan pergi kat kedai hardware mana pun memang ada jual. Dan terbukti walaupun plywood ni lebih keras berbanding plywood pine, tak ada masalah untuk kita potong dengan menggunakan laser ni. Inilah hasil setakat ni. Ini sebenarnya saya buat kotak untuk saya letak clamp ataupun bracket untuk solar panel. Dan saya rasa kotak ni pun sesuai juga kalau kita nak buat portable power station ataupun power box untuk camper van. Kat sini saya dah potong. Ini kita panggil sebagai finger joint. Dekat sini saya engrave solar hub dan website dekat sini. Ini hanya testing saja. Dan sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat dengan laser ni. Sebagai contoh dekat box ni mungkin kita boleh pasangkan solar charge controller, letak output USB, single alert port, jadikan sebagai power station dan inverter kita boleh letak dalam ni. Inilah contoh yang saya dah potong dalam tempoh masa 5 hari semasa saya belajar tu. Kecuali yang ni saya potong semalam. Pada hari pertama ni hasil tuan-tuan habis terbakar sebab saya tak pandai lagi nak setting, nak pilih kelajuan yang sesuai dan kekuatan laser yang sesuai. Sampailah saya dapat potongan yang bersih, yang clean macam ni, kurang yang terbakar ni. Ini saya potong ABC untuk anak saya, dia 5 tahun baru belajar nak mengeja. Dan potongan yang halus macam ni pun kita boleh buat. Ini pun sama juga dan kita boleh buat puzzle. Puzzle pun saya dah buat untuk anak saya. Dan sampailah saya buat ini plate untuk kita pasang USB output untuk power station. Ini saya buat dengan kayu, tapi saya dah order dah akrilik. Hari ni mungkin akan sampai. Jadi kita boleh start lah projek untuk power station tu nanti. Kita buat casing ataupun box dulu. Kemudian baru kita cari bateri, cari inverter. Dan selain daripada tu, banyaklah saya cuba potong kertas. Ada kertas yang terbakar. Ini terus terbakar, tapi ini bukan kesalahan pada laser tu lah, tapi kesilapan saya. Saya masih dalam learning process nak cari kelajuan dan juga kekuatan laser yang betul. Dan it is a good practice kalau tuan-tuan standby satu fire extinguisher berdekatan dengan tempat yang tuan-tuan nak buat kerja, tempat tuan-tuan nak gunakan laser. Ini saya memang dah pasang dulu dekat workbench ni untuk kerja-kerja wedding. Bila saya buat wedding, saya akan standby satu pemadam api berdekatan dengan tempat saya nak buat kerja lah. Dan untuk laser ni saya recommend tuan-tuan standby juga satu pemadam api, sama ada lekatkan kat sini ataupun jauh sikit lah. Laser ni sebenarnya tuan-tuan bukanlah peralatan untuk kita main-main, untuk kita suka-suka. Laser ni agak bahaya juga. Dan lagi satu, selain kita standby fire extinguisher, semasa laser ni berjalan, tuan-tuan kena pakai safety glasses ni untuk jaga mata kita sebab laser ni mampu untuk merosakkan mata kita. Jadi semasa laser running, tuan-tuan kena pakai safety glasses ni. Dan lagi satu, saya buat ni dekat depan rumah. Jadi dekat belakang, kat tepi sini, saya pasangkan kain hitam ni supaya anak-anak saya bila dia keluar, dia tak akan ternampak cahaya laser ni lah. Dan jangan sesekali semasa kita potong ataupun semasa kita engrave, kita tinggalkan laser ni. Memang kita kena duduk kat sini, kita kena tengok. Dan plan saya pun untuk laser ni, saya akan buat kotak keliling laser ni supaya cahaya tu tak akan keluar. Dan kita akan cari akrilik yang warna sama macam ni, yang boleh block cahaya laser daripada keluar. Dan mungkin juga saya akan pasangkan kamera dekat sini. Maksudnya kalau saya nak masuk ke dalam rumah, saya boleh tengok dekat kamera saja.
Saya takut mungkin semasa kita potong tu bahan tu mudah terbakar, jadi berbahayalah. Jadi kita kena ambil langkah berjaga-jaga, kena utamakan keselamatan, dan yang paling penting wajib pakai safety glasses ni. Untuk cara nak gunakan laser ni, saya nak buat lagi satu plate ni, plate untuk kita pasangkan USB output. Untuk projek power station nanti saya nak buat lagi satu, tapi kali ni saya nak gunakan material yang berlainan. Sebelum ni saya gunakan plywood 3mm, jadi untuk ni saya nak gunakan acrylic 3mm. Tapi saya cuma nak buat dua saja output kat sini, maksudnya dekat plate nanti kita akan potong dan akan ada dua lubang untuk kita masukkan USB socket ni. Dan ini memang acrylic yang dibagi sekali dalam consumable item, ada dalam kotak tu. Dan lagi satu, yang ni acrylic 10mm. Ni pun kita akan cuba potong juga sebab saya tak pernah potong lagi acrylic tebal ni. Yang ni kita akan buat untuk satu saja USB socket kat sini. Jadi sekarang kita tengok pula apa software yang kita perlukan untuk kita gunakan laser ni. Untuk kita gunakan laser ni, ada dua kategori software ataupun dua jenis software yang kita perlukan. Yang pertama, software untuk kita lukis, untuk kita buat design. Kemudian software untuk kita hantar command kepada laser untuk start potong ataupun untuk kita start engrave. Untuk kita lukis ataupun untuk kita design ni, saya gunakan software Inkscape. Dan untuk kita hantar command kepada laser, kita ada dua pilihan, sama ada laser GRBL ataupun light burn. Untuk laser GRBL ataupun ada orang sebut sebagai laser gebel, yang ni adalah software yang percuma, open source. Dan untuk light burn ni software berbayar, tuan-tuan kena beli. Dan bagi saya, untuk situasi macam ni, saya lebih prefer software yang free. Yang satu sebab kita tak payah bayar. Yang kedua sebab bila software yang free ni, ramai orang akan guna. Dan kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, memang banyak tutorial yang ada untuk cara-cara tuan-tuan nak gunakan software laser gebel ni. Dan salah satu kelebihan yang ketara untuk software open source ni, bukan saja software tu free, tapi kita mudah nak belajar sebab ramai orang guna dan memang ada ramai orang buat tutorial dekat YouTube macam mana nak gunakan software laser gebel ni. Jadi untuk ni saya akan gunakan software laser gebel. Untuk Lightburn mungkin tuan-tuan boleh tengoklah dekat YouTube macam mana nak gunakan software Lightburn. Inkscape percuma dan laser gebel pun adalah software yang percuma, tuan-tuan boleh download. Okey tuan-tuan, inilah interface untuk software Inkscape. Bila tuan-tuan dah install, open ni dokumen ni dah tuan-tuan akan nampak. Jadi dekat sini kita nak buat bulatan, klik dekat sini, tekan control pada keyboard dan tuan-tuan tarik sini sampai dah dapat 28.5 dekat bawah tu. Kalau tak dapat tepat, kita boleh ubah dekat sini kalau tak silap saya. Okey, dekat sini kita boleh ubah 28.5, sini pun sama 28.5. Okey, sekarang kita dah ada bulatan dengan diameter 28.5 mm. Kita perlukan dua bulatan, jadi kita akan copy ataupun kita akan clone bulatan ni. Kita clone, kemudian kita gerakkan ke tepi. Jadi kita dah ada dua bulatan yang sama besar, diameter 28.5. Dan kita nak align supaya bulatan ni sebaris. Katalah kita masa buat tadi kita dah terbawa ke atas ni macam ni, dah tak sama kan. Kita klik yang pertama, shift klik yang kedua, dan kita pergi dekat object, align and distribute. Dekat sini kita boleh alignkan supaya sebaris. Okey, boleh nampak? Kemudian kita nak buat kotak pula, kotak untuk kita potong nanti. Lubang ni kita akan potong. Dan kita nak buat kotak untuk kita potong. Sekarang ni kita akan gunakan rectangle ni. Sekarang ni kotak yang ada ni, ujung dia ni tajam. Kita tak nak dia tajam macam ni. Kita nak dia ada macam curve sikit ataupun radius. Untuk kita create radius ni, kita cuba kita klik sini. Kita pergi ke sini. Okey, kemudian kita cuba tarik. Okey, nampaknya semua dah ada radius. Okey. Jadi sekarang ni kita punya bentuk ni dah siap, cuma kita nak buat lubang. Lubang kena ada, lubang untuk kita masukkan skru nanti. Untuk lubang ni saya nak buat 3mm lah. Kat sini 3. Sini pun 3. Kemudian kita akan clone je. Sebenarnya untuk software macam ni biasanya ada shortcut button, tapi saya belum sempat belajar lagi. Kalau tengok sini tulis macam alternate D. Kita cuba.
Okey, shortcut dia untuk clone alternate D. Banyak shortcut kan, tapi kita kena explore lah. Jadi sekarang ni saya nak align lubang ni dengan lubang ni supaya satu baris. Kita klik sini, shift, klik yang bawah ni, kemudian kita pergi dekat align supaya dia sebaris. Kemudian antara yang ni dengan yang ni kita nak dia sebaris. Okey, dah sebaris. Kemudian antara atas dengan bawah, okey, nampak macam okey dah ni. Jadi untuk kita export, kita nak potong, kita kena ubah semua ni objek ni kepada path. Highlight, path, object to path. Yang ni pun sama. Path, object to path. Ini pun sama. Semuanya kena buat. Kalau tak, masa kita export nanti dia takkan ada, dia akan hilang. Dan sebenarnya kita boleh select all, tapi saya saja buat macam ni. Saya pun masih belajar lagi. Okey, dekat sini kita akan save file, save as .svg. Saya akan tulis sini dual USB .svg. Kita save. Saya nak sambungkan dulu kabel USB antara laser dengan kita punya laptop ni. Kat sini type C, sini type A. Dan tadi akrilik dah sampai untuk kita punya projek power station nanti. Tapi yang ni kemudian lah Okey, sekarang ni kita dah mula nak potong. Jadi inilah interface untuk software laser Gebel. Kita buka balik file yang kita save dekat Inkscape tadi. Kita pergi kat file, open file. Tadi saya save sebagai dual USB.svg. Untuk yang ni kita biarkan dulu, kita create saja dulu. Inilah gambaran yang kita lukis tadi, yang kalau kita print nanti inilah yang akan keluar. Jadi dekat sini kita kena tengok pula berapa kelajuan yang sesuai untuk kita potong akrilik 3mm ni. Kelajuan potongan ni adalah bergantung kepada jenis material dan juga ketebalan material. Kalau tuan-tuan tengok dekat website Algo Laser ataupun ada, saya tu dia ada hantar satu file Excel sheet. Dalam Excel sheet tu ada dinyatakan berapa kelajuan yang sesuai untuk material tertentu dan juga berdasarkan ketebalan material tersebut. Ini adalah material parameter untuk laser Gebel. Dia ada untuk laser Gebel dan juga untuk light burn. Okey, kalau kita gunakan laser Gebel, kita kena buka sheet untuk laser Gebel. Kalau kita gunakan light burn, kena buka yang light burn. Ini adalah contoh untuk laser Gebel. Kalau dekat sini, kalau kita tengok untuk mana akrilik tak ada untuk 3mm tapi ada untuk 5. Kalau untuk 5, kelajuan yang sesuai adalah 100 mm per minit. Dan laser mode adalah M3. M3 ni ada, kalau tak silap saya, sama ada constant power ataupun dynamic. Jadi kita tengok. Okay, yang penting kita nak tahu kat sini dia punya kelajuan untuk akrilik 5mm, tapi kita punya tadi cuma 3mm. Jadi kita pergi balik dekat laser Gebel tadi. File, reload last file, kita tukar kepada, kita cuba dulu dengan 200. Kemudian kita create. Tapi sekarang ni kita belum connect lagi kepada laser. Untuk kita connect kepada laser dekat sini Gebel, kita connect. Okey, bila dah bunyi macam tu maksudnya kita dah connected antara PC ni ataupun laptop ni dengan kita punya laser. Kita letakkan dulu akrilik yang kita nak potong ni. Buat masa ni saya cuma main agak-agak je kedudukan ni, dan sepatutnya kita kena potong, kena cari sekeping papan ketat kat bawah ni. Kemudian kita akan potong grid sebagai rujukan. Yang tu kemudian saya akan buat. Ni saya main agak-agak je kedudukan dia. Kita nak dapatkan dulu jarak yang sesuai antara laser dengan permukaan bahan yang kita nak potong ni. Kita turunkan ni dan kita turunkan kita punya lever ni sampai dia cecah ke bawah. Kemudian kita lock dan kita naikkan balik lever ni. Sekarang ni kita dah ada jarak yang sesuai antara laser dengan permukaan bahan yang kita nak potong. Sekarang ni pula kita nak buat framing. Tujuan framing adalah untuk pastikan bentuk yang kita nak potong tu berada tepat dekat bahan yang kita nak potong. Kita tak nak nanti dia offside. Maksudnya kita punya potongan tu keluar daripada kita punya bahan ni. So dekat laser Gebel ni, kita klik pada frame. Dia akan mula untuk framing. Kita tengoklah sama ada potongan tu keluar ataupun tak daripada akrilik ni.
Okey, kita tengok ni framing ni cantik. Semuanya berada dekat atas akrilik. Jadi sekarang ni bolehlah kita start untuk potong. Okey, untuk potong kita pergi dekat file. Kita check balik file tadi, reload last file. Okey, kita ada option sama ada nak running 200 mm per minit ataupun 100. Kalau ikut tadi untuk ketebalan 5 mm, kita kena pilih 100. Jadi saya ingat kita ikut je lah, kita ambil 100 je lah sebab saya tak nak potong 2 kali. So kat sini kita akan ubah kepada 100. Untuk power, constant power sebab kita nak potong. Kecuali kalau kita nak engrave, kita akan ambil dynamic lah. Untuk potong, kita akan ambil constant power. Create. Dan jangan lupa safety glass. Kena pakai. Dan kita boleh run. Setakat ni nampak macam cantik, tapi bila potong ni akan ada bau lah sebab akrilik ni kan lebih kurang macam plastik. Bila dia terbakar dia akan berbau lah. So untuk ventilation pun kita kena buat juga, kita kena buat exhaust fan untuk sedut asap ni keluar. Dan satu masalah kalau kita tak setting betul-betul masa ataupun setting potongan ni, dia akan terbakar pada bahagian bawah. Lagi satu, masa kita design tadi, kalau kita design kotak yang luar dulu, kemudian baru buat lubang yang dekat dalam, masa potong ni dia akan potong bahagian luar, bahagian kotak dulu. Jadi kita risau kadang-kadang kalau dia potong bahagian luar dulu, material tu jatuh ke bawah, masa nak buat lubang nanti mungkin akan lari sikit lah. Jadi masa design pastikan kita buat bahagian yang kecil dulu, bahagian lubang dulu, kemudian baru kita buat kotak di kelilingnya tu. Ada info terbaru yang saya baru dapat daripada Algo Laser tadi. Sekarang ni laser yang sama ni diorang dah upgrade kepada power yang lebih tinggi, daripada 20 watt kepada 22 watt. Bila power ni semakin tinggi, potongan akan lebih cepat dan kita boleh potong material yang lebih tebal. Nanti saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description untuk tuan-tuan dapatkan laser ni. Jadi tuan-tuan akan dapat laser yang power lebih tinggi pada harga yang sama. Inilah potongan tadi, nampak memang cantik, cuma lubang tertinggal lagi 2. Sebelum ni pernah jadi, rupanya saya ada kesilapan dekat masa saya design dekat Inkscape. Bila saya betulkan, okey lah, tak ada masalah. Ini pun sama juga, kalau kita betulkan dia akan ada dah lagi 2 lubang ni. Dan untuk laser gerber ni cuma akan potong apa yang kita bagi pada dia. So mungkin problem dekat kita dekat Inkscape lah. Tadi pun dalam keadaan agak kelang kabut juga nak buat video dengan bunyi background bising. So saya percepatkan lah. Tapi kalau kita buat betul-betul, kita akan dapatlah 4 lubang ni. Mungkin sebab itulah ramai yang bagi tahu sebelum kita nak potong material yang kita nak guna, kita buat potongan test dulu dekat kertas ataupun dekat board. Bila dah confirm semua betul, baru kita gunakan material yang sebenarnya lah. So untuk ni USB kita boleh masuk. Dan macam saya cakap tadi pun, saya masih lagi dalam proses belajar. Belum betul-betul pakar, belum betul-betul pandai lagi gunakan laser ni. Inilah hasil dia. Tapi ni tak ada masalah, kita boleh tebuk dengan drill. Masih lagi kita boleh gunakan lah. Okey, untuk masalah hilang lagi 2 lubang tu saya dah jumpa dah. Rupanya masalah dekat Inkscape. Sebab bila saya klik 2 kali, dia akan ubah daripada path balik kepada objek. Sebab tu dah 2 lubang hilang. Jadi sekarang saya dah buat yang baru. Ini cuma satu saja lubang untuk USB. Dan akrilik yang kita akan gunakan ni adalah ketebalan 10 mm bersamaan dengan 1 cm. Jadi kalau kita tengok dekat sini, untuk akrilik 10 mm, dia punya kelajuan 60 mm per minit. So dekat laser gerber ni, kita load balik file ni. Kita tukar kepada 60 constant power. Kita create. Saya dah framing tadi. Yang ni insya-Allah okey, semua lubang akan ada. So kita akan start. Untuk material yang lebih tebal, dia perlukan kelajuan yang lebih rendah. Kalau untuk engraving, untuk buat ukiran, lagi laju. Kita tak perlu terlampau lama potongan. Kalau terlampau lama, dia akan jadi lebih dalam lah. Dan untuk engraving pun sama juga, berdasarkan jenis material yang kita nak engrave ataupun yang kita nak ukir. Tapi bila potong akrilik tempoh masa yang lama ni, memang dia akan berbau lah. Jadi memang kena buat ventilation lah, sama ada gunakan ventilation fan ataupun pasang kipas angin, tolak angin ataupun bau busuk ni.
Okey, untuk saya potong plywood tempatan, plywood kayu getah 12mm tu, saya gunakan kelajuan 100 dan juga potongan sebanyak 3 kali. Maksudnya 3 kali 3 pas untuk kita potong plywood 12mm. Kalau untuk kayu ni kita kena play around lah. Kalau terlampau lama, kayu akan mudah terbakar. Tapi bila terlalu laju, potongan tu tak dalam, kita kena potong 2 ataupun 3 kali lah. Jadi untuk plywood 12mm ni memang saya potong pada kelajuan 100 dan potongan sebanyak 3 kali. Lagi satu, dalam Excel sheet tu hanya sebagai reference saja, dan bila kita gunakan dalam keadaan sebenar, kita kena sesuaikanlah dengan ketebalan dan juga jenis material. Macam tadi kita cerita pasal kayu, kalau kayu pine dia lebih lembut, mungkin boleh potong lebih laju. Kalau untuk kayu yang lebih keras, kita perlukan kelajuan yang lebih rendah dan mungkin kita kena potong 2 ataupun 3 kali. Sekarang ni pun saya masih lagi mencari lagi apa lagi benda yang saya boleh buat dengan menggunakan laser ni. Jadi kita akan cuba untuk manfaatkan laser ni, mungkin boleh jadi sebagai sumber pendapatan, bisnes yang baru. Mungkin nak buat cendera hati ataupun cendera mata, ataupun kita nak buat produk-produk yang memang kita boleh jual lah. Macam saya sekarang ni, saya nampak untuk saya buat plate untuk buat power station dan juga untuk buat kotak power station tu sendiri. Cuma sekarang ni pilihan yang saya ada plywood kayu getah. Cuma masalah plywood kayu getah ni dia keras sikit, kena potong banyak kali dan kualiti ni agak teruk lah. Kadang-kadang dekat dalam lapisan plywood tu pun ada lubang-lubang. Jadi potongan dia jadi tak cantik. Nak cari plywood pine agak susah sikit, susah nak cari plywood yang baru. Kalau ada bagus juga, sebab plywood pine ni satu kelebihan dia, dia lebih ringan lah. Dan bila kita nak buat power station ni, kalau boleh kita nak power station kita tu lebih ringan. Kalau dah box tu sendiri pun dah berat, apatah lagi bila kita tambah bateri, tambah inverter, dia akan jadi lebih berat lah. Seboleh-bolehnya saya nak cari kayu pine. Kalau tak boleh juga, saya akan gunakan plywood kayu getah ni, tapi kita akan cari cara macam mana nak kurangkan berat. Mungkin kita boleh potong lebih banyak dan kita ganti dengan ventilation hole. Sebab ventilation hole ni dibuat daripada aluminium, dia lebih ringan kalau nak bandingkan kayu tu sendiri. Jadi kalau semakin banyak lubang yang kita tebuk, kayu tu akan jadi lebih ringan lah. Power maksimum laser ni 20 watt. Tapi secara keseluruhannya bagi saya ni pun dah cukup baik lah sebagai untuk beginner macam saya ni. Untuk kali pertama gunakan laser, ini pun dah cukup lah. Kalau kita bandingkan model dengan brand yang lain pun, yang ni dikatakan lebih berkualiti dan power dia pun tinggi. Biasanya yang kita tengok dekat pasaran ada 5 watt ataupun 10 watt, tapi yang ni 20 watt. Okey, dah selesai. Panas. Alright, cantik. Kalau kita guna laser ni memang mudah lah kita nak potong. Sebab sebelum ni saya pernah juga potong, buat lubang dekat akrilik ni, memang mudah pecah. Jadi bila gunakan laser ni memang sangat-sangat membantulah. Ini untuk single USB. Cuma saya tak berapa berkenan sangat dengan akrilik yang kilat macam ni sebab dia mudah calar. Dan akrilik yang saya order tu adalah jenis yang matte color, maksudnya dia tak berkilat. Yang ni jenis berkilat, mudah calar lah. Tapi mungkin ikut kualiti akrilik juga kot, ada yang mudah calar, ada yang tak mudah bercalar. Jadi dekat sini kita ada dua contoh. Yang ni single USB dengan menggunakan akrilik 10mm. Yang ni pula dua USB dengan akrilik 3mm. Memang tebal tu pun boleh potong, tak ada masalah. Sekarang ni tentang fungsi air pump ni, kita nak tengok apa beza potongan tanpa air pump dengan potongan menggunakan air pump. Potongan yang kita buat tadi semuanya menggunakan air pump. Jadi sekarang kita akan potong dulu dengan menggunakan air pump. Kemudian kita akan buka air pump ni, kita akan tengok apa beza kita potong dengan air pump tanpa air pump. Sebab ada setengah model laser ni dia tak sekali dengan air pump ni. Maksudnya kita beli laser kena beli air pump berasingan. Okey tuan-tuan, dekat sini kita nampak dengan jelas perbezaan kita potong dengan air pump dan tanpa air pump. Ini potongan dengan air pump dan yang ni potongan tanpa air pump. Kalau tengok potongan tanpa air pump ni lebih banyak kesan terbakar dekat sini berbanding dengan potongan dengan menggunakan air pump. Jadi kesimpulannya, kalau tuan-tuan nak beli laser, belilah laser yang ada sekali dengan air pump. Sebab memang banyak perbezaan daripada kualiti potongan antara yang menggunakan air pump dan tanpa menggunakan air pump ni. Saya ada sekeping kulit dan saya nak gunakan kulit ni untuk kita buat wallet yang kecil saja untuk kita simpan IC, lesen memandu
dan juga kad ATM. Tebal kulit ni 2mm, jadi kita akan gunakan kulit ni, kita akan engrave, kita akan buat ukiran logo dan kita akan potong menggunakan laser. Dekat kulit ni saya nak letakkan masking tape supaya masa kita potong nanti, kesan hitam tu tak akan melekat pada kulit ni. Ni cuma eksperimen saja, kita tengok macam mana hasil dia nanti. Dan sebenarnya kalau kita letak tape pun, bila ada kesan terbakar tu, kita boleh basuh saja dengan air dan kita keringkan semula kulit ni. Ni design wallet yang kita nak buat hari ni. Wallet ni simple saja, depan dan belakang dia punya design sama. Cuma untuk bahagian depan nanti kita akan letakkan logo dekat area sini. Untuk kita buat projek yang gabungkan engraving dan juga cutting ni, benda pertama yang kita kena buat, kita kena engrave, kita kena buat ukiran dulu, kemudian baru kita akan potong. Jadi untuk ni kita akan buka dulu logo. Kita gunakan logo Algo Laser ni. Untuk kulit, kelajuan untuk engraving 30,000. So kita create, kita akan engrave dulu logo ni pada kulit tadi. So kita akan start. Tapi kalau tengok kat sini macam tak tembus saja, cuma ada dekat tape tu saja. Jadi kita kena buat 2-3 kali lah baru dia akan sampai dekat kulit di bawah. Kalau kita tak gunakan tape ni, mungkin engraving tu akan terus lekat pada kulit lah. Bila kita gunakan tape ni, mungkin kita kena buat 2 ataupun 3 kali. Ataupun lagi satu cara, kita kurangkan kelajuan. Jadi saya akan run lagi 2 ataupun 3 kali. Untuk logo ni nampak macam dah okey. Jadi sekarang kita akan proceed untuk kita potong kulit ni. Kita load balik kita punya file untuk kita potong. File ni sebenarnya tuan-tuan boleh download dari internet saja. Ni salah satu contoh design yang kita boleh dapat secara percuma dekat internet. Untuk kelajuan ni saya akan ambil hanya 500. Constant power untuk potong, kita create. Dia memang dah ada lubang siap-siap untuk kita jahit nanti. So saya akan run sekali saja. Sekarang ni tengah tebuk lubang untuk kita jahit nanti. Ni bahagian depan tadi dan ni bahagian belakang. Logo cuma bahagian depan saja. Tapi kalau tengok ni macam logo ni lari sikit lah. Tapi tak apalah, dan ni kemudian lah kita adjust. Kalau bila nak buat produk nanti, baru kita set betul-betul kedudukan logo ni. Ini macam ke sebelah sini sikit, lari sikit. Dan pada bahagian tepi ni saya dah gosok gunakan sanding block ni untuk bersihkan kesan-kesan potongan tadi. Dan lubang ni pun saya dah cuci, keluarkan semua kesan-kesan terbakar. Lubang ni pun dah ready untuk kita jahit. Nampak macam cantik. Cuma kedudukan logo ni lah tak align. So ni kesan tape ni saya akan keluarkan. Okey tuan-tuan, inilah hasilnya kita engraving ataupun kita buat ukiran pada kulit. Memang nampak cantik, kemas. Inilah hasil engraving dan juga cutting untuk kulit dengan menggunakan laser. Ni lubang dah ada. Kita boleh gam dan kita boleh jahit lah. Okey tuan-tuan, tadi saya dah potong lagi satu set. Cuma untuk yang ni, saya tak letakkan tape. Saya terus engrave direct dekat atas kulit ni. Cuma tadi lepas kita dah siap engrave tu, kat sini ada banyak kesan-kesan kotoran. Apa yang saya buat, saya cuci saja dengan air dan saya biarkan kulit ni kering. Kemudian barulah saya start jahit. Dan kat sini saya dah benih sikit lah. Nampak kilat sikit. Inilah contoh hasil craft tangan kulit yang kita boleh buat dengan menggunakan laser ni. Tapi ni kena banyak lagi training lah. Logo pun masih lagi tak align. Dan untuk cara nak jahit kulit ni, tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube dah ada banyak tutorial. Dan pelbagai jenis jahitan ada. Diorang ajar macam mana nak buat barang-barang kulit ni. Dan cara untuk jahit ni memang saya belajar dekat YouTube. Saya tak pernah pergi kursus, tak pernah belajar untuk jahit kulit ni. Semuanya saya tengok dekat YouTube saja. Kalau bandingkan yang pertama dengan yang kedua ni, yang pertama ni nampak lebih gelap sebab yang ni saya run sebanyak 6 kali. Yang ni sekali saja tanpa letak tape. Inilah perbezaannya. Untuk yang pertama ni nampak lebih gelap dan yang kedua ni nampak lebih cerah lah. Yang ni bergantung pada cita rasa tuan-tuan nak lebih gelap ataupun lebih cerah macam ni. Okey tuan-tuan, tu saja yang dapat saya share dengan tuan-tuan berkenaan laser ni buat masa ni, sebab saya sendiri pun masih lagi dalam proses baru nak belajar cara nak gunakan laser ni. Dan untuk tuan-tuan dapatkan laser ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description.
untuk tuan-tuan beli laser yang sama. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.